Oke, kita jumpa lagi. Oke ya. Oke, sekarang kita berada di bab 6.4 yaitu peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Oke, jadi juga akan terangkan dulu, oke, apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tamadun Rom ini mampu membina pelbagai jenis seni binaan yang hebat, yang cantik, yang kekal tahan lama, ya, yang kita boleh lihat binaan itu masih berdiri sampai sekarang. Oke, jadi kalau Tamadun Yunani terkenal dengan apa sistem pemerintahannya, demokrasinya itu kan. Oke, and then kalau Tamadun Rom pula terkenal dengan kepakaran dalam bidang seni bina. Jadi orang Rom nih dia bukan saja dapat bina bangunan yang besar-besar, tapi juga cantik dan tahan lama. Dan pada masa yang sama bangunan itu dibina bukan untuk suka-suka, tapi dia ada kegunaan yang khusus. Maksudnya bangunan ini dibina untuk ini. Ini untuk ini. Jadi dia ada kegunaan yang khusus, bah. Kegunaan yang tersendiri. Ada tujuan lah ya dibina. And then eh, orang punya binaan ini bukan semata-mata bangunan, tapi ada juga jalan raya, saliran air, ada juga tempat mandi awam. Itu nanti kita tengok kemudian. Sekarang kita tengok dulu bagaimana mereka mampu menjadi sebuah masyarakat ataupun tamadun yang hebat, yang mampu membina banyak binaan yang amazing. Pertama kita tengok pertama dari segi kepakaran. Uh, sebab zaman ni sekitar 40 tahun 46 sebelum Masihi, 46 tahun sebelum kelahiran Yesus lah, Uh, ada arkitek, banyak arkitek-arkitek yang hebat. Salah satunya ialah Marco Vitruvius yang mengarang buku terkenal tentang seni bina yaitu On Architecture. Jadi banyak orang arkitek yang hebat yang tulis buku. Jadi dia dimasukkan dalam sistem pendidikan. Jadi yang melahirkan lebih banyak pakar-pakar dalam bidang seni bina architecture. Alright. And then faktor kedua itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang praktikal dalam tamadun Rom ni memainkan peranan yang penting dalam melahirkan warga negara yang berkemahiran, yang bijak pandai. Jadi orang fokus, kau belajar dan kau buat. Itu orang belajar ilmu yang praktikal. Jadi ramailah orang-orang yang pakar dalam bidang seni bina, yang lahir daripada hasil sistem pendidikan orang ni. And then perkembangan seni bina ni, dia berkembang pesat juga disebabkan oleh dia punya pemimpin, dia punya pentadbir. Sebab dorang punya raja sendiri pun support, dalam bidang architecture ni. Contohnya apa? Licinius Agrippa, yang memerintah 63 hingga 12 tahun, sebelum Masihi, lebih kurang 40 tahun lah. Dia support, dia beri bantuan kewangan, bagi bajet kepada arkitek-arkitek ini untuk bina, lebih banyak, binaan-binaan yang berguna, yang cantik, yang tahan lama, dalam dia punya kerajaan. Jadi lepas tu dorang juga guna ilmu daripada teknologi zaman Yunani. Yunani lebih duluan kan, gabung dengan teknologi zaman Rom. Contohnya apa? Penggunaan simen. And then dorang fokus kepada ketahanan dan juga nilai estetika. Maksudnya bukan saja tahan lama tapi juga cantik. Jadi dan yang terakhir itu golongan buruh. Taman Rom dia punya tanah jajan luas. Jadi dia ada banyak buruh-buruh, pekerja-pekerja yang boleh diambil untuk membina binaan-binaan yang hebat ni. Sebab yalah kalau ada arkitek tapi tiada orang yang mau angkat batu, angkat simen tu kan. Macam mana mau terbina kan? Jadi memang pentinglah golongan buruh ni. Mereka wajar diberi kredit di atas kemajuan seni bina dalam tamadun Rom. Alright, itulah dia punya faktor-faktor kemajuannya. Alright. Jadi mari kita tengok apa binaan-binaan yang hebat dalam tamadun Rom yang terkenal, yang masih bertahan hingga hari ini. Jadi yang pertama kita tengok Colosseum. Ini Colosseum ni biasa kita tengok kan. Even di muka muka surat pertama buku teks tingkatan 1 ni pun Colosseum kan itu gambarnya. Bilang orang stadium pertama dalam sejarah. Jadi Colosseum ni fungsinya untuk ni. Untuk persembahan teater, untuk perlawanan gladiator. Kamu cari itu filem Gladiator, lama sudah filem tu. Itu dia cerita tentang zaman tamadun Rom. Macam mana orang fight di dalam Colosseum tu. Semua orang tengok, tengok perlawanan. Lawan sesama sendiri, lawan dengan harimau. Jadi
Ini di ini dia macam stadium. Okey, stadium yang ada pada zaman moden ini kita sebenarnya belajar, kita tiru daripada konsep Colosseum ini. Okey, dan yang kedua iaitu Pantheon. Okey, Pantheon ni binaan berkubah besar yang pertama di dunia. Okey, yang Pantheon ni fungsinya untuk untuk sembahyang bah, untuk sembah penyembahan dewa-dewi masyarakat tamadun Rom ni. Dorang pun ada agama kan, ada kepercayaan. Jadi Pantheon ni ibarat dorang punya tempat beribadat lah. Okey, dibuat pada 27 tahun sebelum Masihi. Okey, sudah lebih 2000 tahun. Tapi pada 60 tahun selepas itu, dekat 60 tahun selepas itu dia terbakar, tapi dibuat semula oleh raja yang memerintah pada masa itu, Maharaja Adrian. Okey, dan kekal sampai sekarang. Alright, tapi sekarang dipelihara oleh museum, dikasih cantik lagi. Okey, dalamnya tu. Okay, and then dia punya binaan ni memang kukuh lah. Okey Right, nanti kamu cari sendirilah. Okay, di YouTube ke, di Google tentang pembinaan ni. Banyak dokumentari pasal Pantheon ni. Okay, and then amphitheater. Okay, amphitheater ni pula macam Colosseum juga, tapi dia yang versi yang kecil. Okay, dia macam open stadium bah. Okay, jadi orang boleh tengok persembahan di bawah tu. Okay, gladiator ke apa. Dan amphitheater ni bukan ada di Rome saja. Okay, tapi ada juga di France, ada di Tunisia. Maksudnya di semualah kawasan tanah jajahan Rome ni. Jadi itu yang bukti yang menunjukkan kawasan itu pernah menjadi tanah jajahan Rom, wilayah kekuasaan Rom. Di Prancis lah ada, boleh muat 20,000 orang. Di Eljem Tunisia ni boleh buat sampai 16,000 orang boleh menonton pada masa yang sama. Sekarang orang buat yang open begini biasa di taman-tamannya kan. And then aqueduct ni saliran air. Macam mana dorang buat salir air daripada kawasan tanah tinggi, salir air ke kawasan bandar, kawasan pertempatan. Jadi kamu tengok dia punya gambar ni. Begitulah dia punya konsep. Kalau mau tahu lebih detail, cari sendiri. Kalau mau cerita ni panjang nih. Ada di France, ada di Rome sampai sekarang nih, ada juga masih berdiri kekal sampai sekarang nih. Ini jalan raya. Jalan raya dibina pada tahun 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah dari sekarang sudah lebih 2500 tahun. Tujuannya ini untuk sambung buat jalan antara bandar dengan bandar. Supaya senang lah. Dibuat daripada batu bata. Lepas tu ada parit tepinya supaya air tidak bertakung. Jadi senang buat tentera untuk bergerak dari satu bandar ke satu bandar. Pintar juga. Jalan raya dorang sudah 1500 tahun masih kekal sampai sekarang kan. Kita punya jalan raya baru buat bulan lepas sudah rosak. Baru lepas sebulan sudah rosak kan jalan raya tu. Kenapa? Patutnya makin canggih kan teknologi, makinlah jalan raya kekal kan. Ini baru saya buat minggu lepas, sebulan lepas sudah rosak. Entahlah. And then ada tembok pertahanan. Tembok pertahanan ni macam biasalah. Dibuat pada batu tinggi 5 meter dan setiap satu batu, setiap 1.6 km tu ada pondok lah, maksudnya ada tempat untuk tentera situ. Ada satu kubu kecil dibina, right? Yalah, setiap tembok ni mesti ada tentera yang jaga kan. Buat apa ada tembok tapi ada tentera, padahal boleh jadi panjat. Sebab itulah diletakkan tentera di setiap satu batu di situ. Sebatu dalam lebih kurang berapa? 1.6 km. Right? And then ada tempat mandi awam. Orang tamadun Rom ni, orang ni jenis yang jaga kebersihan, orang suka akan kebersihan. Jadi orang pun buat macam tamadun Indus. Tamadun Indus ada great bath kan, kolam mandi besar kan. Tamadun Rom pun ada. Tamadun Rom punya kolam mandi besar ni open, orang awam boleh masuk, bayar. Ada tempat urut, ada perpustakaan, ada tempat berehat. Begitulah dia punya konsep. Tempat mandi awam namanya. Right? Jadi itulah antara seni bina yang hebat dalam tamadun Rom. Jadi cikgu nak mau cerita lagi banyak lagi detail, kamu boleh search sendiri, kamu cari sendiri, tengok di YouTube. Banyak tuh pelancong-pelancong yang pernah pergi Rom kan, pergi masuk Colosseum tu, orang ada upload tuh di YouTube. Orang buat vlog kan. Orang kasih tengok, beginilah Colosseum, beginilah amphitheater. Sampai sekarang masih ada lagi. Boleh dibuka untuk pelancongan. Jadi kawasan-kawasan macam ni, inilah salah satu daya tarikan pelancong di Rom, Itali. Tinggalan-tinggalan sejarah ni. Cikgu pun belum ada rezeki lagi untuk pergi. Semoga suatu hari nanti kita semua ada peluang lah untuk pergi tengok ni. Kan? Janganlah tengok di internet saja, tengok dalam buku je kan. Mau juga kita tengok secara live kan tempat tu kan. Jadi itu saja simpulannya. Rom terkenal dengan seni binanya. Alright. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang berkenaan dengan tamadun China dan India pula.
Oke, apa pula kehebatan mereka? Right, see you. Selamat mengulang kaji.